بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه وإلى مشايخ خير المسلمين خصوصا إلى والدينا وأهلنا وقرابتنا أجمعين وخصوصا إلى حاجتنا ومقصودنا وخصوصا إلى سيدنا الشيخ وأصوله وفروعه وآخره شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له واجعلنا من المهتدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم احينا بحياة العلماء وامتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته آمين يا رب العالمين. قال المصنف bermula maqam yang ke-8-nya, yakni darjah yang ke-8-nya bagi orang-orang yang berjalan kepada Allah, yaitu ar-raja, artinya harap. Apa maksud harap? Yaitu orang yang mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keampunan Allah, keredaan Allah, dan mengharapkan semata-mata rahmat Allah. Maka apa yang ia kerjakan, sama ada ibadah yang khusus ataupun ibadah yang tidak khusus. Apa dah ibadah yang khusus? Iaitu seperti solat, puasa, zakat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, berzikir, baca Quran, berselawat, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Maka itu namanya ibadah yang khusus, yang tak perlu kepada niat untuk beribadah. Kita buat tu mata-mata kerana Allah, maka jadilah ia ibadah, tak perlu niat yang lain. Ibadah yang tidak khusus ni seperti makan, minum, bekerja, mencari rezeki. Itu asalnya harus. Bekerja harus. Mencari rezeki itu harus, bukan wajib. Makan itu harus, tidur itu harus, bersahabat itu harus, makan angin itu harus. Maka semua yang harus itu, kalau diniatkan kepada semata-mata mencari redha Allah, maka jadilah ia ibadah yang tidak khusus. Di mana kalau kita niat bukan kerana Allah, tak ada pahala. Kita tidur semata-mata nak tidur mengantuk, tak ada pahala. Tapi kalau diniatkan supaya menguatkan badan, pagi kuat, bangun solat malam, solat subuh berjemaah umpamanya, maka jadilah ia ibadah. Tidur itu ibadah yang tidak khusus. Maka semua itu jika diamalkan, jika dilaksanakan semata-mata mencari keampunan, keredaan dan rahmat Allah, maka ianya menjadi ibadah. Maka dibuatnya itu semata-mata mengharapkan rahmat Allah, maka jadilah orang itu ada ar-raja di dalam hatinya. Bermula hal yang hasil daripadanya, yaitu al-wusulu. Hasil daripadanya ni hasil daripada orang yang melatih hatinya berharap kepada Allah. Orang yang melatih hatinya apa buat pun mengharapkan rahmat Allah, mudah-mudahan suatu ketika nanti hasillah al-wusulu. Apa dia al-wusul? Al-wusul, asal makna wusul ni sampai. Al-wusulu makna kata yang sampai ataupun kesampaian. Al-wusulu ni boleh jadi isim masdar, boleh jadi isim fa'il.
kita letak isim masdar jadi kesampaian. Kalau kita letak isim fa'il jadi yang sampai. Macam solat. Solat itu asalnya wusul. Jadi orang yang sampai. Siapa solat, sampailah dia kepada Allah. Itu maksud. Bermula makna wusul di sini. Dia sampai di sini. Iaitu tiada musyahadah hamba itu akan suatu yang lain daripada Tuhannya. Yakni tidak memandang sesuatu oleh hamba itu di dalam hatinya, melainkan di dalam hatinya sentiasa ingat akan Tuhannya, iaitu ingat mencari rahmat ilahi. Dan tiada terlintas di dalam hatinya akan suatu yang lain daripada Tuhannya. Orang yang kuat harapnya kepada Allah, ya, lama kelamaan hatinya jadi tertumpu kepada Allah, tidak lagi tertumpu kepada yang lain. Baik, habis titik. Bermula maqam yang kesembilannya at-tawakkal. At-tawakkal. Apa dia tawakal? Orang yang berserah diri kepada Allah. Orang menjadikan Allah sebagai wakil. Itu kata tawakal. Tawakal ni wakil. Orang yang menjadikan Allah sebagai wakilnya. Bermula hal yang hasil daripadanya, yakni daripada tawakal itu, iaitu al-fana'u titik. Apa makna fana? Binasa. Asal makna fana ni binasa. Apa makna dia? Titik di situ. Bermula makna fana'un itu, iaitu gaib seorang, ini gaib seseorang itu, yakni gaib di dalam hatinya, satu perasaan yang timbul di dalam hatinya, gaib daripada ingat dengan mata hatinya itu akan segala asya, ini akan segala sesuatu, dengan sebab berkekalan ia dengan musyahadah akan hak Ta'ala. Yani akan ketuhanan Ta'ala, akan Allah Ta'ala. Apa makna yang dia sebut di sini? Maksud fana itu ialah, kata Imam Ibnu Al-Arabi rahimahullah ta'ala wa qaddasallahu sirra, dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah, fana itu ialah satu nur yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang salih. Satu nur, ini satu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang salih. Apa dah salih? Iaitu orang yang berjalan menuju ma'rifatullah. Salih maknanya orang yang berjalan menuju ma'rifatullah. Di mana dengan nur ini, salik itu jadi terpaku.
dengan perasaan kebesaran, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah. Tak kala itu ia menjadi mabuk dengan Allah. Apabila ia menjadi mabuk dengan Allah, terlupalah ia kepada sesuatu termasuk dirinya sendiri. Terlupalah ia kepada sesuatu termasuk dirinya sendiri, melainkan ingatannya hanya tertumpu. Melainkan ingatannya hanya tertumpu kepada mengingati Allah. Itu makna fana. Baik, dalam kitab yang lain ditulis pula, fana itu terkadangnya datang sebentar, kemudian ianya hilang. Barang siapa berkekalan fana-nya, maka dari fana terjadilah baqa. Ba alif hamzah. Ba alif hamzah. Apa dia baqa pula? Baqa itu ialah orang yang mabuk disebabkan fana tadi, sudah hilang mabuknya, tak kala ia sudah hilang mabuk, maka jadilah hatinya di dalam dua keadaan. Yang pertama, sentiasa ingat kepada Allah, tidak pernah lupa-lupa, walaupun di dalam tidur, bukan hanya di dalam jaga. Yang kedua, ia sudah dapat bergaul dengan manusia yang awam, kerana tidak lagi mabuk seperti mana fananya dahulu. Baik. Tengok boleh. Orang fana ini terkadang berlaku ke atas dirinya tahallaj. Orang fana ini terkadang berlaku ke atas dirinya tahallaj. Ta lam alif jim, tahallaj. Ta lam alif jim, tahallaj. Apa dia tahallaj? Iaitu latahan ahli sufi. Latahan ahli sufi yang mana pada syariat ianya salah. Tetapi hakikatnya tidak salah.
kucing sudah salah masuk pintu. Macam mana contoh tahallaj ahli sufi yang fana tu? Contoh tahallaj orang sufi yang fana itu seperti ia berkata, anal haq, akulah Tuhan. Anal haq, ana al haq, akulah Tuhan. Baik. Siapa yang berkata anal haq, akulah Tuhan, pada syarak salah ke tak salah? Salah, syirik mengaku Tuhan. Maka kata ulama sufi, anal haq pada perkataan tahallaj mereka itu hendaklah ditakwilkan. Apa maksud takwil? Diartikan. Iaitu diartikan kepada pengertian yang sesuai dengan syarak. Maka apa takwilnya? Apa takwilnya yang sesuai dengan syarak? Maka takwilnya, aku Tuhan itu ialah tidak aku memandang sesuatu, melainkan aku ingat Tuhan. Maka aku Tuhan itu maknanya aku ingat Tuhan. Tidak lupa-lupa. Seperti kata setengah yang lain, ma fi jubbati illal haq. Tidak ada di dalam jubahku melainkan Tuhan. Maka apa makna tidak ada di dalam jubahku melainkan Tuhan? Apa makna? Ma fi jubbati illal haq. Maknanya ialah tidak aku lihat di dalam jubahku, melainkan aku ingat Tuhan. Itu maksudnya, tidak aku lihat dalam jubahku, melainkan aku ingat Tuhan. Maknanya dia tengok diri dia pun, dia ingat Tuhan. Dia tengok jubah dia pun, dia ingat Tuhan. Dia tengok alam pun, dia ingat Tuhan. Tak macam kita, semayang pun dia ingat Tuhan. Baca Quran pun dia ingat Tuhan. Baca Quran ada riak, takabur, ujub, semua hukum dunia. Solat pun tak ada ingat Tuhan. Yang ada riak, takabur, ujub, semua hukum dunia, dia cepat nak habis. Kenapalah Pak Imam dia baca surah panjang-panjang, bodoh punya imam. Itu kita orang awam. Solat lama sikit pun tak boleh. Ya, solat cepat kalut. Nak semayang zuhur, baca Fatihah, rukuk terus. Surah pun tak baca. Pasal apa? Nak cepat habis. Itu sembahyang orang awam. Tapi orang yang sampai darjah ini, solat ke tak solat ke, dia tetap ingat Tuhan. Tidur lena mata kepalanya, mata hati mengembara di alam rohani. Itulah dia orang baqaq billah. Itulah dia waliullah. Habis wali Allah ni kita nak kenal macam mana? Perkara kewaliannya itu duduk di dalam hati, bukan duduk di luar. Bukan ada pada nenteknya, bukan ada pada serbannya, bukan ada pada jubahnya, bukan ada pada kitabnya, tapi di dalam hatinya.
Atau siapa dapat lihat hati manusia? Doktor cuma lihat jantung saja. Kalbu ni dia tak dapat lihat. Sebab kalbu itu perkara yang gaib yang terletak di dalam jantung. Kalbu itu satu perkara yang gaib yang terletak di dalam jantung yang mengepam darah. Itu namanya qalb. Bukan kalbu anjing. Qalbu. Dengan qaf. Bukan dengan kal, bukan dengan kaf. Ni aja kalbu dengan Q kalau. Jangan dengan K jadi kalbu anjing. Kalbuku, kalbumu. Anjingku, anjingmu. Begitulah perjalanan kerohanian orang-orang salih menuju rohnya, menuju ma'rifatullah. Baik. Jadi kata ulama tasawuf, sebelum mendapat bapa, ia perlu melalui darjah panah. Sebelum melalui darjah panah, ia akan melalui darjah zauq, zal waqaf, zauq. Sebelum zauq, dia perlu melalui darjah idrak. Sebelum idrak, dia kena alim. Siapa tiada alim, dia jahil dan ghaflah. Asal kita ni jahil lagi ghaflah. Jahil lagi lalai. Jika ditolong Allah menjadi baik, Allah luruskan jalan untuk menuntut ilmu. Hingga dia jadi alim. Alim itu mana kata alim? Sekurang-kurangnya dia mengenali ilmu fardu ain tauhid, ilmu fardu ain tasawuf, ilmu fardu ain fiqh. Bila dia sudah mengenali sekurang-kurang fardu ain tauhid, tasawuf dan fiqh, maka dia menjalani diri kepada Rabbnya. Dia mesti melalui guru. Jangan berjalan berseorangan, melainkan orang yang sudah tahqiq. Orang majzub tak boleh jalan seorang. Orang awam tak boleh macam kita lah. Pada pekah tak boleh seorang-seorang keluar. Orang Melayu kata celaka perempuan keluar malam seorang-seorang. Lelaki pun celaka juga. Kalau keluar malam seorang-seorang, ya, siang pun celaka. Tambah lagi malam. Jadi Nabi kata alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu duduk dalam jemaah. Kalau kita belum berjemaah dengan Allah hati kita, hendaklah kita berjemaah dengan orang yang mukmin, yang soleh. Jadi orang perempuan yang nak keluar ke Mekah, perempuan kena 3 orang. Orang lelaki-lelaki pun sama, dia keluar seorang. Setan ajak hang pergi buat benda-benda tak ketahuan. Kalau ramai-ramai pergi, jaga sikit. Pakai kopiah, pakai baju Melayu kan. Terjagalah sedikit imannya. Kalau keluar seorang-seorang pakai topi cowboy, pakai seluar jin koyak sikap itu, agak-agak jadi apa? Betul-betul jadi jin pakai tonceng. Begitulah orang yang berjalan kepada Allah, hendaklah ada guru. Ya, kita nak ke Mekah, pada kali yang pertama pun kena ada muqawwid, orang yang menunjuki jalan, menunjuki cara perjalanan.
Maka orang nak jalan kepada Allah, gurunya bukan nama mutawwi, namanya apa? Mursyid. Bila ada guru mursyid, mudah-mudahan daripada alim yang lalai jadi alim yang idrak. Apa dia idrak? Idrak itu ialah alif dal ra alif kaf. Idrak maknanya ketimbulan di mata hati rasa takut dan harap kepada Allah. Takut apa? Takut azab Allah. Harap apa? Harap rahmat Allah. Itu kata idrak. Dan kalau dikehendaki oleh Allah berkekalan istiqamah hatinya dengan dua sifat tadi, iaitu al-khawf dan ar-raja, mudah-mudahan kalau Allah kehendaki, Allah campak masuk ke dalam hatinya zauq. Apa zauq? Iaitu asyik dengan Tuhan, asyik ibadahnya melebihi dunianya. Jadi asyik, mudah katanya, zauqnya asyik. Asyik, orang kata kalau orang belah kata, ya punya sedap makan sampai belajar. Orang tua lalu belakang tak puasa. Kata zauq, punya asyik dia solat, dia hari dah tak makan, lupa makan. Dia kata orang zauq, lupa urusan dunia kerana sibuk urusan akhirat. Itu kata zauq. Terlupa urusan dunia kerana sibuk dengan urusan akhirat. Kata zauq. Kata zauq tadi apa? Fana. Fana ni terlupa urusan dunia dan akhirat kerana sibuk dengan musyahadah Allah. Orang zauq itu ahli akhirat, orang fana itu ahlillah. Ahlillah sudah terlupa akhirat, terlupa syurga. Kerana asyik dengan kamal dan jamal Allah. Kekekalan fana itu Allah bila itulah wali. Itulah darjah-darjah orang berjalan kepada Allah. Dari jahil yang lalai kepada alim yang lalai. Dari alim yang lalai kepada idrak. Alim yang idrak. Dari situ menuju zauq. Kemudiannya fana. Kemudiannya baqa. Kata setengah ulama, lepas fana itu majzu. Zauq, fana, majzu. Kata setengah ulama tasawuf. Kata setengah ulama yang lima saya sebutkan tadi, itu perjalanan hati orang nak menuju Allah. Maka jangan terhenti di atas ilmu, tipu daya. Jangan terhenti di atas amal, pun tipu daya. Jangan terhenti di atas ilmu yang banyak, dirasa dia sudah alim, tak perlu lagi belajar. Jangan rasa dirinya sudah hebat, tinggi ilmunya, ya sudah alim pak mazhab umpamanya, tak perlu lagi nak belajar tasawuf. Disangka dia wali punya wali. Tong kosong. Tong kosong. Katuk kuat bunyinya. Abu pun tarah. Tong kosong. Bunyinya kuat. Abu pun tarah. Buat saya, bunyi kuat ada main. Abu pun tarah. Jangan. Baik, habis. Itulah perjalanan orang-orang yang nak menuju kepada Allah. Jadi kalau kita orang nak berjalan menuju kepada Allah, jangan sekali-kali mendakwa diri. Sama ada mendakwa diri itu dia perasan seorang diri, atau dia mendakwa kepada orang ramai.
Itulah sejahat-jahat orang beramal. Orang yang beramal tadi menyembunyikan amal dan menyembunyikan rahsia Allah. Jangan dibuka kepada manusia yang lain. Sembunyikan. Bila dia sudah ma'allah, seorang yang sudah baqa billah, yang sudah pun usul sampai kepada Allah, dia sudah duduk maqam majzub, dia sudah sentiasa bersama Allah, dia jalan seorang diri pun dah apa? Sebab baginya tanpa Allah itu syirik baginya. Sebab apa? Dia sudah sampai ke mana? Sentiasa bersama Allah. Allahu hadir, Allahu naziri, Allahu ma'i. Maka dia sentiasa berjemaah dengan Allah, kami dengan kawan. Orang kata dia duduk makam jamaah. Orang sentiasa berjemaah dengan Allah. Kemana-mana hati sentiasa dengan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka orang begini selamat duduk di mana-mana. Walaupun seorang pada pandangan kita, tapi sentiasa tidak keseorangan. Sentiasa hatinya bersama dengan Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Sabar dengan maha istabir. Sabar darjah tertinggi. Istabir alaiha. Baik. Orang begini miskin pun tak apa, kaya pun tak apa, bahkan dia suka lagi musibah daripada nikmat. Kita boleh dulu itu beza dia orang sampai darjah berbanding kita orang-orang. Kalau mereka mendoa supaya dihilangkan bala, itu doa pada syariat. Doa pada syariat kerana tak menolakkan amalan Nabi. Nabi pun itulah juga, bahkan lebih tinggi daripada mereka. Nabi mendoakan tolak bala atas dasar syariat. Jangan tolak syariat. Tolak syariat jadi Jabariyah. Orang ahli sunnah ni kena ada syariat, kena ada hakikat, kena ada fiqh, kena ada tasawuf. Baik, begitu. Habis. Baiklah, kita sambung. Boleh ke faham? Boleh faham tak? Banyak kali dah kita hurai dalam hikam, kita hurai banyak kali ya. Jadi kita selalu hurai untuk kita ingatkan diri kita umurnya perjalanan kita itu masih jauh. Perjalanan kita itu masih jauh. Jangan kita perasan aku kalau mati muda. Sebab aku tak minum arak, aku tak mencuri, aku tak menjudi, aku tak ngadu orang, aku tak ikut. Itulah dosa. Itu namanya wujud. Batal pahala-pahala ibadah. Batal pahala warak dia kerana perasan kata diri warak. Itulah tak warak. Itulah sebenarnya dosa. Dosa besar. Sebab perasan. Punca perasaan diri itu daripada apa? Daripada apa? Ananiyah. Rasa keakuan diri. Fana itu ialah orang yang hilang ananiyah. Hilang ananiyah itu timbul fana.
Sebelum dapat fana, anania. Sentiasa ada dalam hati perasaan diri itu, perasaan diri ini, perasaan diri berbuat itu, perasaan diri berbuat ini, perasaan diri itu beramal ibadah, perasaan diri itu alim dah, perasaan diri itu ahli syurga dah, perasaan diri sudah banyak pahala dah, perasaan diri selamat neraka dah. Itulah wujud yang puncanya daripada anania. Jadi orang-orang sufi beramal ibadah menghilangkan inilah. Apa dia? Anania ini. Bila hilang anania, itu dah ada ibunya. Apa? Fana. Dan fana itu ada fana, ada fana, baqa. Itu kita ngaji kita lagi. Baik, habis. Bermula makam yang ke-10-nya, yaitu ar-ridha. Bermula hal yang hasil daripadanya, yaitu al-baqa. Baqa tadi kita cerita dah. Bermula baqa pada hakikatnya, ini pada sebenar-benarnya, yaitu syuhud akan baqa, artinya berkekalan Allah yang dimusyahadah akan dia. Dengan sebab fana, orang yang mempunyai musyahadah. Maknanya apa? Maknanya berkekalan fana itu menimbulkan baqa. Baik, habis. Jadi baqa ni lebih tinggi daripada redha. Baqa itu lebih tinggi daripada redha. Tapi hakikat redha itu ialah baqa. Ya. Baik, habis. Dan telah mentafsir oleh setengah mereka itu akan makna fana. Kita berhenti sekat dulu. Nak jawab soalan dulu. Kalau sempat kita sambung. Kalau tak sempat kita berhenti situ dulu. Dan telah tafsir oleh setengah mereka itu. Baik, katanya mohon pencerahan dari kuliah yang lalu. Ada sebut jangan kata buat ibadah. Kadang-kadang tengah berak pun datang wujud. Time nak buang air besar pun dia mari wujud yang membatalkan pahala sebelum buang air besar tadi. Itu jahatnya syaitan. Sebab tu kena mengaji tasawuf. Baik. Nak tanya, nak buang air besar pun ada pahala. Bagaimana tu? Kita makan pasal apa? Kita makan pasal lapar. Dapat ada pahala? Dapat ada pahala? Tak dapat lah. Makan pasal lapar. Dapat kenyang je lah. Makan pasal lapar tak dapat pahala. Dapat kenyang. Makan tu harus. Kan dia sebut tadi. Asalnya tidak. Makan itu bukan ibadah. Asalnya makan itu bukan ibadah. Ianya perkara harus. Tidur harus. Makan harus. Kerja harus. Berak harus. Ngobrol-ngobrol tu harus. Ngobrol tu.
Ngobrol pun nggak tahu. Pak Ustaz ini ngobrol tuh sembang-sembang. Ngobrol pun nggak tahu. Kamu paham ngobrol? Ngobrol tuh ngobrol. Ngomong tuh ngomong. Ngomong, ngobrol, sembang-sembang. Itu namanya arus. Makan arus. Macam mana makan tu nak beri jadi ibadah? Kamu niatlah makan untuk menguatkan tubuh agar dapat kuat menghafal, kuat menuntut ilmu. Kalau tak makan dia lemah. Maka kita niat, aku makan ni kerana Allah supaya dapat kuat menuntut ilmu. Dapatlah pahala. Kalau makan kerana kenyang tak dapat pahala, kerana lapar tak dapat pahala. Makan sebab nak pergi menuntut ilmu, dapatlah pahala. Minum sebab lagi menuntut ilmu, dapatlah pahala. Tidur sebab nak menuntut ilmu supaya tak mengantuk masa ngaji, dapatlah pahala. Kerja sebab nak kumpul duit nak pergi haji, dapatlah pahala. Kerja sebab nak kumpul duit nak bela anak isteri, sebab bela anak isteri itu adalah wajib bagi seorang suami, wajib hukum Allah, dapatlah pahala. Jadi dia tu kena niat. Kalau tak niat tak dapat pahala. Bila niat jadilah ibadah yang apa tadi saya sebut? Apa? Jadi bila kita makan, niat nakkan apa? Bila kita makan, niat nak buat ibadah, dapatlah pahala. Tiba-tiba sakit perut lah pula nak makan, dah makan. Makan macam mana dapat pahala? Masuklah kaki kiri dulu, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, betullah pahala. Dapatlah pahala. Kan? Itulah dia tanya macam mana nak dapat pahala. Buat action. Masuk kaki kiri, tutup kepala, betul kepala. Ada seorang tokong saya tu di Perak, nama dia Tok Fakih Yusof. Dia sediakan kopiah khas di tandai. Yang masuk tandai dia ambil kopiah tu kepala. Siapa dia tak masuk kopiah bayar, dia kata tekuk bau. Tandai kita kadang-kadang kan dia keluar bau. Kita tak perasan melekat bau tu kat kopiah. Dia bayang pula bermakna kita ni apa? Kita tak memelihara. Baik, habis. Baik, soalan kedua. Apakah yang dimaksud dengan ibu bapa misali dari segi syarak? Misali ni maknanya contoh. Ibu bapa contoh. Ibu bapa yang harus ditauladani, diteladani, dituruti, diikuti oleh ibu bapa yang lain. Satu kata misali. Adakah ibu bapa misali itu yang punyai anak-anak yang berpendidikan tinggi, berkerjaya besar dan punya kedudukan yang tinggi di mata masyarakat? Dia tanya faham? Dia nak tahu apa dia maksud ibu bapa misali. Bapa misali menurut orang hari ini begitulah maksudnya.
Yang mana dia tulis tu begitulah. Anak dia semua jadi doktor, lawyer, engineer, lecturer, kuliah. Dia semua berjaya syari ni. Kaya-kaya, itulah ibu bapa kami tadi. Itu pendapat orang hari ni ya. Kalau dari segi syarak macam mana pula? Dari segi syarak. Dari segi syarak ialah ibu bapa yang mendidik anaknya menjadi orang yang bertakwa. Siapa-siapa ibu bapa yang mendidik anaknya menjadi orang yang bertakwa, maka ialah ibu dan bapa misali. Baik, habis. Wallahu a'lam. Soalan ketiga. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Rabbnya. Boleh terangkan macam mana maksud mengenal diri itu? Mengenal diri itu ialah orang yang ada IC dan surat warna. Jadi kalau tak ada IC, tak ada surat beranak, polis tak dapat nak kenal. Maka tempatnya dalam lokap. Lepas tu bicara masuk deal. Masih dia baik, dia hantar balik. Masih tak baik, terperang kat dalam tu. Itu mengenal diri, istilah bahasa Malaysia. Mengenal diri, istilah orang tasawuf, man arafa nafsa faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah fasadal jasad. Siapa mengenal dirinya akan mengenal dia akan Tuhannya. Siapa mengenal Tuhannya, hancur dulu jasad. Dia apa maksudnya? Kata setengah orang itu adalah hadis. Kata setengah ulama itu bukan hadis, tapi kata ahli sufi. Kok mana pun kita tawakuf pada Allah, namun kita tidak menolak. Sekurang-kurangnya itu fakta agama. Hadiskah kata ulama kah? Ya, kita tawakuf pada Allah, tapi kita percaya itu adalah fakta agama. Maka kata ulama sufi, maksudnya itu ada lebih daripada 10 pengertian. Maksudnya itu ada lebih daripada 10 pengertian. Saya nak cerita satu kurang. Maksud yang pertama ialah siapa mengenal dirinya adalah baharu, maka kenallah ia Tuhan yang qadim. Barang siapa kenal Tuhannya yang qadim, maka menyerahkan dirinya kepada hukum Allah. Itu makna yang pertama. Siapa kenal dirinya baharu, yakni makhluk yang dijadikan oleh Allah, yang tidak terlepas daripada takdir dan perbuatan Allah, yang sentiasa merasa dirinya dilihat, didengar, diketahui oleh Allah, maka kenallah ia akan Allah yang qadir. Iaitu Tuhan itulah yang maha qadirun, dia tidak ada kudrat. Kenallah ia akan Tuhan yang muridun, dia tidak ada kemauan. Tuhan saja yang ada kemauan. Kenallah ia Tuhan yang alimun, dia pula jahil, dia tidak alim. Kenallah ia Tuhan yang sami'un, yang maha mendengar, dia hanya peka. Kalau Tuhan tak memperdengarkan kepadanya, dia tak boleh dengar. Dia mendengar dengan pendengaran Allah.
Kenalah ia akan Tuhan yang basirun, yang maha melihat. Dia tidak boleh melihat, melainkan Allah yang memperlihatkannya. Dia melihat dengan basar. Maka tak kala itu hancur dulu jasadnya. Maknanya dia pasrah kepada Tuhan. Maknanya dia tunduk dan patuh pada hukum Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Itulah makna yang pertama. Yang tu pun tak lepas dah kita. Yang tu pun tak lepas dah kita. Nak cerita lagi 9 lagi tak lepas. Yang tu lepas dah kakak. Lepas tak? Tak lepas dah. Itu pun tak lepas dah kita. Kalau cerita lagi 9 lagi tak lepas. Maka cukuplah satu dulu. Ya. Baik, habis. Ini soalan ta'afi. Jika seseorang membeli sebuah TV, lepas tu TV tu orang tengok macam-macam, termasuk cerita yang tidak baik. Adakah pembeli TV itu dapat jariah dosa? Sama juga kita beli handphone untuk anak. Jika anak-anak tengok perkara tidak baik, kita dapat dosa. Kalau kita mati, jadilah maksiat jariah. Kita beli TV, beli LCD. Orang tak beli TV dah ni. Orang beli LCD 4. Kalau luas dinding dia 10 kali 10, LCD pun 10 kali 10. Dia buat mini theater kat rumah. Orang wayang. Lu pengwayang nama Kitty. Ini nama dia apa? Kitty. Nama dia Kitty. 6 kali 10. Dia LCD. Buka-buka, tung tang tung tung tang tung tung tang. Dalam disko, maka anak-anak pun sonok tengok apa dia? Skopayun. Apa dia tu? Kopier. Dum-dam bunyi. Satu hari bapa dengan mak dia tabrakan, dum-dam, boom. Apa dia? Tangga lori bala. Mati. Bila mati ditanam, anak yang hidup dundam lagi. Itulah maksiat jariah. Maksiat jariah untuk anak-anaknya supaya anaknya menghantarkan api ke kuburnya. Seolah-olah mereka berdua di alam kubur disebabkan anak-anak menghantar api. Maka bertambah-tambahlah nikmat kubur. Itu dia ibu bapa mitali. Lagi seronok anak. Ya, dia pun seronok ke alam barzakh. Lepas faham sebab Abu Hurairah. Jadi nak tinggal apa kat anak, mesti tengok anak tu kalau pegang benda tu, apa benda dia buat? Apa benda dia buat? Kalau benda tu kita tahu dah dia akan buat benda dosa, gantilah dengan benda lain. Kalau kita tak tahu dia akan buat benda apa, tu terpulang dosa dia dengan Allah. Contohnya wang ringgit tanah, kita tak tahu apa dia buat, maka kalau dia buat dosa, itu dosa dia dengan Allah. Tapi kalau mini kita tadi, kita tahu dah, kalau kita tinggal besok ni tak ada lain dah. Suka payul lah dia tengok. Kus-kus otak kus-kus otak kau Yang itulah dia tengok, yang itulah dia buat. Itulah anak yang soleh menghantar api ke kuburan ibu bapa. Ujarnya bapa juga yang mengajar anaknya supaya membakar dia di dalam kubur. Dia ilmu pada hidup
bakar mak bapak. Tahu? Hindu dia bakar mak bapak dah. Bakar. Mudah tengok. Mudah tengok. Hindu. Ya. Mak bapak dia menikmati. Ya. Dia pergi bakar mayat. Buddha pun dia bakar mayat. Tak tahu ni. Tak ulang dah. Saya tak tahu dia tahu. Bakar mayat tahu. Bakar mak tak tahu. Mau ketawa takut dosa. Nah, begitulah dia. Kita orang Melayu, orang Islam, dia bakar ayat tapi tak bakar lah macam Hindu bakar mak dia hati tadi. Ha? Dia hantar api kat mak dia, kat bapak dia. Kalau mak bapak dia tak pernah ajar anak solat. Satu waktu Zuhur umpamanya, anak dia tak solat sampai masuk asar, masih tak solat. Satu gunung api masuk ke kuburan dia, ke barzahnya, membakar ayah ibu dia. Kalau anak dia ada 10 orang, 10 tak solat, 10 gunung api membakar ibu dan bapa. Kalau 5 waktu satu hari semua tak sembahyang, semua tak solat, berapa gunung api satu hari? Berapa? 50 gunung api membakar mak ayah dalam alam barzah sebab tak pernah ngajar anaknya solat. Begitu juga kalau kita sebagai pemerintah tidak menghukumkan orang solat, esok tengok mati sedia apa. Kita toge, kuli kita tak solat, kita biarkan. Nanti kita mati. Datanglah balanya pasal membiarkan mereka tidak solat. Kita toge membiarkan kuli tak tutup aurat, buka aurat tak kala kerja. Jagalah nanti masuk alam barzah. Ya? Tengok apa yang datang pada kamu. Kita mak bapak biar anak tak tutup aurat. Tunggulah nanti mati apa datang pada kita. Setiap kali dia keluar ke rumah tidak tutup aurat, hasil daripada kita tak pernah didik ini agama. Agama suruh ini kita tak pernah didik. Bahkan kita berbangga pula. Oh lawa mu mak tak saka mu lawa. Mu pakai sepeda lagi bagus keluar pakai Kota Baru tu. Meloklah. Baik, soalan seterusnya. Pula sikit-sikit. Faham tak? Tak faham ni? Itu nama dia maksiat jariah. Beli TV, beli kat anak. Beli handphone, tengok filem biru-biru. Ni ada orang beli handphone bagi anak dia tengok filem biru. Filem biru tu tak tahu juga. Tak boleh cakap kinayah sikit, dia susah nak. Filem biru tu tak tahu. Nantilah tanya budak paling kecil kat sini. Tak sembahyang. Kamu ada sebutkan jelas dia tak syam. Nak bagi anak dulu dia kat rumah beli handphone. Anak tu buka filem biru. Lepas tu anak tu buat kerja tak senang orang. Aku pula yang kena. Ini masalah trouble tu. Lautan biru. Dah cukup dah tu. Bagaimana nak elak dari kawan yang suka mengumpat? Sebab tempat duduk di tempat kerja dekat-dekat. Kadang-kadang kita buat tak dengar, pun dia tetap cuba colek-colek kita untuk membawa. Belilah bawang serta cili. Dia bawa apa sebab cili? Cili api yuk.
Dia tetap cuba colek-colek kita untuk membawa. Habis. Rasa bersalah pada diri setiap kali situasi ini berlaku. Sebab yang mendengar pun dapat dosa. Tahulah. Dia tahu ilmu dia tasawuf. Dia macam mana? Kawan suka membawa bawang putih ke bawang merah, dia tak kawal. Kan? Raja suka bawang merah, beli bawang putih. Dia tengik pergi pada dia. Jadi dia buka mulut dia mohon. Masuk. Lepas tu bos sini pula, bos dia. Berani. Tak, kenyang pula. Baik, dalam kitab Penawar Bagi Hati, ini saya sebut dalam kitab lah. Kitab kata lagu ni. Bila kita mendengar sahabat kita, kawan kita mengumpat yang tidak diharuskan oleh syarak, maka kita mengundurkan diri. Kepo lah, kita dah. Tapi kalau duduk sebelah tempat kerja, takkan setiap kali nak mengumpat, dia mengumpat kita nak pergi bilik air. Pokok pelik kan. Baik, terkadang kawan ni kita kena beritahu juga. Kita kena beritahu kat dia hukum. Dah lama berkawan, saya sekadar cerita lah buat hukum kat dia. Malam aku dengar satu cerita, kalau kita mengumpat yang tak diharuskan oleh syarak, gugur semua pahala amal kita seperti gugurnya daun kering di musim dulu. Di mana segala amal-amal kita dulu, puasa kita, sembahyang kita, daripada akhir balik sampai hari umur kita dah 54 setengah, lagi setengah tahun dah pencet ni, gugur. Jadi aku cuma beritahu ya, aku dah tua lah. Aku tak apa, muda ni. Aku takut esok aku mati tak ada apa. Jadi aku minta maaf, sebabnya aku tak minat nak cakap. Cakaplah dengan selembut-lembut, dengan penuh ilmu. Jadi saya bagi poin saja. Jadi orang bertanya ni, carilah jalan bercakap dengan penuh ilmu supaya mudah-mudahan dia mendengar dan menerima. Ya. Kadang-kadang orang ni, bila kita cakap agama, pakai gaduh. Dia bergaduh 180 darjah. Ya. Kalau 360 dah kuat dia petah balik. Ni 180 darjah. Tak tengok muka lah. Jadi macam mana nak cakap dengan dia? Ya. Baik. Ini amalan dalam ilmu perdukunan, ilmu perbumuhan. Apa dia? Kita nak bagi dia dengar cakap kita pasal kita takut pahala-pahala amal kita dah tak banyak, gugur begitu saja kan. Maka sebelum kita bercakap dengan dia, kita takut gaduh, amalkan dulu 7 hari selepas solat fardu subuh. Payah nak cakap orang macam ni. Orang suka mengumpat ni, maknanya kalau kita tegur dia mesti bergaduh. Dia sedang ada pokok pistol. Pokok pistol air tu apa? Tadi ada satu DSP mari sini. Dia cerita pistol dia hilang. Pistol dia hilang, dicuri oleh staf. Hilang sampai hari ni. Lama-lama dapat tahulah siapa dia curi. Dia pun buanglah staf dia. Hindu. Orang Hindu juga. Orang Hindu tu dia percaya dia. Apa nama dia, saya lupa. Hindu sebut nama. Jadi cerita dia,
Bila kita nak cakap dengan orang macam ni, orang pengumpat ni kalau kita cakap mesti dia marah. Kalau kita tegur dia. Kalau dia nampak dia baik, orang ni jahat semua. Kalau kita tegur dia, kita buat jahat. Jadi silap kita bergaduh. Jadi kata ulama perubatan Islam, sebelum kita cakap dengan orang yang macam ni, orang yang kita syak, yang kita rasa kalau cakap dengan dia ni mesti gaduh. Maka amalkan selama 7 hari selepas solat subuh, baca surah Al-Ma'un. Itu surah Al-Ma'un. 7 kali. Baca 11 kali. Selama 7 hari. Tahu surah Al-Ma'un? Tahu surah Al-Ma'un? Tahu? Al-Ma'un, Al-Ma'un, Al-Ma'un 11 kali. Gila pula. Tahu surah Al-Ma'un? Umat tahu? Umat? Dia bukan piti siapa, saya tanya tahu tak tahu. Senang jawab, tahu ke tak tahu? Tahu? Oh tahu. Dia kata ingat saya tak tahu Ustaz. Apa surah dia? Dia baca awal. Umat macam? Tadi kata tahu. Lepas tu tak ingat. Baling sampai Kedah pun tahu. Baling di mana? Baling di Kedah. Video tu. Sedih tak? Sedih. Tahu? Macam tak ingat? Aduh, sedih tu. Kita bagi dia 5 bintang. Kalau kena penuh ni, 2 bintang tu pun. Duduk sini 3 tahun, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din pun tak ingat apa cerita. Bacalah tu ayat tu, surah tu Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Sampailah habis. Berapa kali? 11 kali. Ada 10, 6, 7. 11 kali. Sampai kita bayang wajah dia, kita doa dengan Allah. Ya Allah, lembutkanlah hati kawanku ini agar dia dengar dakwah aku. Ya Allah, lembutkanlah hati kawanku ini agar dia dengar dakwah. Jangan sampai aku gaduh dengan dia. Pasal apa? Komputer dia sebelah meja. Sambil dia empuk. Jadi mudah-mudahan lepas 7 hari kita nak pergi jumpa raya. Ya? Kita baca ni lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 7 kali. Di depan dia. Saya baca kuat-kuat. Macam piak kuat. Depan dia dah baca. Agak depan dia tu jauh tak apa. Maksudnya hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Tolong ya Allah, aku nak dakwah dia. Dalam keadaan aku pun teruk. Aku pun teruk ya. Kalau aku ni baik pun. Aku nak dakwah dia ya Allah. Agar sama-sama boleh jadi baik. Nanti Pak itu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali sambil tengok dia jauh. Betul dia beritahu dah kan. Pergilah bawa dia makan roti canai tu. Jangan roti canai yang karinya ala kapas. Kau tak jadi. Tahu ada kapas? Jangan. Mana restoran yang agak-agak dia guna rempah babas, nanti dia terbabas tu. Ala kapas, habislah. Tak jadi je. Makan yang haram. Ya, rempah linggam ke, tinggi je pak. Cari kedai orang Melayu yang agak-agak pakai rempah orang Islam. Susah tangan dia cari.
Orang Melayu pun suka ala kapal. Kalau saya pernah jumpa orang Melayu suka beli santan keluaran syarikat Hindu. Santan pun dia cari syarikat Hindu punya. Hak syarikat Melayu ada tanah. Nak beli hak ni ke dia Hindu? Hai Hindu, hai Hindu. Dia tak sebut lah Hindu, dia sebut je nama tu. Nama Hindu. Ya Allah. Nak jadi apa ni orang Islam? Ngaji enggak mau. Yang maunya dandut lagi-lagi. Nak mau jadi apa itu macam? Ha? Nak cakap apa ni? Tak payah nak cakap apa. Syukur dia sampai diri dia bagus ya. Sebab macam mana kan? Kita pun tak baik juga. Mana bukanlah kita lebih baik daripada dia. Kali dia lebih baik daripada kita. Jadi mudah-mudahan lepas tu kita lah kat dia lepas dia makan kenyang-kenyang kan. Kalau kenyang tak marah. Dia marah pasal dia lapar. Belanja dia makan temikai. Pagi sepiji dah habis pun sepiji. Dia dah kenyang dia tak marah lah. Sehari dia tanya. Dia kata apa? Gila. Pasal apa? Dia dah kenyang dia tak marah. Dengan dakwah sama dia apa? Jadi menyinga dia. Silapnya kita pergi dakwah orang tengah dia lapar. Kerana tak tekan. Dia tak dakwah, dia tekan lah. Tak boleh. Jadi, itulah cerita dia ya. Jadi pasal apa kita nak jawab dakwah dia? Pasal kita sama dengar dia mengumpat lah. Kalau mengumpat tu kita tengok sah pada syarah ke tak sah pada syarah. Sah pada syarah tak apalah. Ayatlah dia. Mana dapat pahala. Tapi kalau mengumpat tak sah pada syarah dapat dosa, kena buat satu jalan. Dia tinggal mengumpat tu. Susah nak tinggal mengumpat ni. Susah sangat. Mulut tu dah suka mengumpat, tak kira lelaki-lelaki, tak kira perempuan. Tak kira ustaz, tak kira ustazah. Tak kira tu guru, tak kira tu guru. Kalau dia tu tak soleh, memang tu dah hujud. Betul tak? Kita orang mengumpat. Tak. Oh, dia tak. Dia tak ngangguk, dia tak giling tu. Ngangguk pun tak ada. Bagus dah ada. Saya hari-hari mengumpat. Siapa duduk baca kitab? Ni orang dia tanya. Nak lah ngumpat kau orang dia tanya. Tak macam mana? Baik, kita berhenti dekat tu insya-Allah. Kemudian katanya dan telah mentafsir ila akhirih wallahu a'lam. Wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك
افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وأحبابك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.